diketahui daripada perkataan musannif bahwasanya harus dikatakan nafsu dan Allah Ta'ala jikalau dengan tiada musyakalah yang dibandingkan dengan yang lain sekalipun. Itu asal kita jaga Qiyamuhu ta'ala binafsih, salah satu daripada sifat kamalah Quran. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, qiyamnya Allah Ta'ala sendiri-diri. Ada setengah ibarat itu tu, berdiri sendiri-diri. Mana qiyam fadhilah ya, kan pendengar sendiri ya. Bahawa itu guna bahasa dah, tak boleh pakai bahasa babiah, tak boleh. Ataupun balil alah, tak jadi. Boleh dah. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdiri Allah Ta'ala sendiri. Berdiri sendiri. Artinya tidak berdiri, artinya dan berdiri Allah Ta'ala akan sebagai pendirian yang terpakai dengan sendirinya. Itu bayar, saya tulis kemarin. Maksudnya berdiri sendiri itu dua makna. Segi datang. La yahtaju ila mahallin wa la yahtaju ila qasih, dia tersik. Kemudian kamu dan diketahui daripada perkataan musannif qiyamuhu binafsihi bahwasanya harus boleh dikatakan nafsun atas zat Allah Ta'ala. Diri terhadap kata nafsun boleh, kata zat boleh. Jadi selalunya kita ada jumpa zat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala. Kalau kita kata nafsu Allah Ta'ala boleh ke tak? Boleh. Tak salah. Itu saja. Jikalau tidak dengan musyakalah, tak ada bandingan, tak ada gurih pun tak apa lah, boleh. Dah setengah kata boleh kata nafsu dengan makna zat tu, tapi syarat musyakalah. Jadi jikalau terwayah nak rak atas kaul yang mengatakan tak boleh kata mereka dengan musyakalah, terwayah ayah radi. Yang ni musyakalah dibandingkan dengan yang lain. Ada kelima lagi musyakalah pada mana nafsu. Tak apa. Sekalipun tak ada musyakalah pun tak apa. Seperti barang yang telah dikatakan dia oleh Tuhan kita Subhanahu wa Ta'ala. Banding kata tak syarat musyakalah. Seperti barang yang telah dikatakan dia oleh Tuhan kita Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran. Apa dia ayatnya? Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Ya, tak ada musyakalah pun. Musyakalah itu bunyi dua. Tak payah, boleh. Yang ini telah ditentukan, ditetapkan, dimestikan Tuhan kamu sekalian atas dirinya kerahmat. Dan melazimkan atas diri dia itu ada belah kesian kepada hamba dia. Bersalahan bagi orang yang menentukan dia dengan musyakalah. Kalau tak ada musyakalah tak boleh, mesti musyakalah. Itu baik. Bersalahan tu yang ini tak sama dengan kaum yang pertama hari ini. Bagi orang yang ini ulama yang menentukan dia kan kalimah nafsun tu, sebut kalimah nafsun dengan makna zat Tuhan itu syaratnya dengan musyakalah. Mana dalil? Seperti pada firman-Nya Ta'ala, ayat Quran. Firman Allah Ta'ala citra daripada Nabi Isa alaihissalam. Jadi ayat itu nak cerita kelakuan Nabi Isa. Ada musyakalah. Apa dia? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Dua kali nafsu, musyakalah. Balik ni, orang panggil musyakalah. Macam kita cerita kemarin ni. Hampir beli barang, aku nak masak. Kita makan dua. Aku nak masak. Kata suami dia, masak juga aku dulu. Musyakalah. Makna lain-lain. Hampir beli barang, aku nak masak. Kita makan dua. Suami kata, masak juga aku. Kawan ni kata masak ni masak makanan. Suami dia kata masak juga tu jahit lupa. Masak dengan mana jahit. Bunyi semacam. Maksud lain itu musyakalah. Ini musyakalah lagi. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau ketahui Tuhan barang di dalam hati aku. Nabi Isa kata,
wala a'lamu dan tidak betul ma fi nafsika barang yang pada diri kau. Boleh saya kata nafsi sebab ada musyakalah. Tak syarat. Yang ni kata kau. Nak kata zat lah kalau nafsu tu boleh. Tapi syaratnya ada 2 kali nafsu musyakalah. Artinya kau ketahui barang yang pada diri aku, hei Tuhan. Sampai dia laku, aku ni tahu lah kau. Itu ilmu Tuhan tidak maklum dah. Semua sekali tidak ada benda yang Tuhan tak tahu. Dan tiada aku ketahui barang yang pada diri kau. Dia bukan diri, nak apa benar. Aku nak tahu di mana. 2 kali nafsu. Bolehlah. Itu atas kau tu. Atas kau yang pertama tadi mu'tamad. Habis. Kita nak cerita kalimah nafsu tu je. Bukan apa dah. Maka adalah zat. Dan nafsu itu satu makna. Keduanya hatullah lah. Tapi balik gunanya zat lah. Pada zat. Zat itu diri. Nafsu itu pun diri juga. Dan bahawasan lafaz nafsu dihantar orang akan dia di atas beberapa makna. Dia nak hurai lagi. Nak hurai macam murahi saja. Dia qiyamuhu ta'ala binafsihi. Jadi kitab mana pun begitu lah. Dia nak hurai matan Ummu Ibrahim. Pasal puasa Syunusi kata lagu tu. Itu je. Kita baca. Kita bahas lebih. Kita bahas lebih. Bahas macam Ibrahim. Maksud macam Ibrahim. Dan bahawa lafaz nafsu dihantar orang. Apa makna dihantar? Diisti'mal. Diguna. Orang ulama akan dia akan lafaz nafsu itu di atas beberapa makna. Ada makna yang banyak. Jadi di atas beberapa makna yang banyak. Setengah daripadanya. Setengah mana sebahagian. Bukan bagi 2 lah. Ada setengah makna bagi 2. Mungkin setengah atau setengah. Sama banyak. Ada kadang kelima setengah itu bukan makna bagi 2. Satu bahagian. Mimma yajibu. Setengah daripada barang yang wajib bagi Allah Ta'ala. 20 sifat. Jadi mana ada 20 lagi lah. Habis lepas tu lah. Bukan makna lagi setengah makna bagi 2. Sebahagian. Jadi sebahagian daripada barang yang wajib 20. Banyak lagi lah hak guna. Itu setengah di sini mana lagu tu. Bukan setengah bagi 2 lah. Setengah daripada bahagian. Mana sebahagian. Mana setengah sebahagian daripadanya. Daripada beberapa makna banyak zat. Nafsu makna zat. Boleh. Dan iaitu yang dikehendaki dengan dia di sini. Pada bahasan minafsihi. Nafsu makna zat lah. Jadi, dan iaitu dengan makna zat. Nafsu makna zat. Yang dikehendaki dengan dia. Dengan makna zat itu di sini. Pada bahasan qiyamuhu ta'ala minafsihi. Jadi nafsihi sini makna zat. Zat Tuhan. Dan dari setengah daripada. Ada setengah lagi. Tambah. Dan daripadanya. Bukan lagi. Dan setengah. Lepas itu tak ada. Kena tambah. Kita ni banyak jatuh. Dan daripadanya. Bukan lagi itu. Dan setengah daripada. Sebahagian daripadanya. Daripada makna yang banyak kali. Apa dia? Darah. Nafsu makna darah. Ada juga. Nafsu makna zat pun ada. Nafsu makna darah. Dan iaitu nafsu dengan makna darah. Yang dikehendaki pada perkataan segala orang pakai. Dalam bab furuk. Ini kita dalam bab usul. Dalam bab furuk pun ada nafsu. Nafsu dengan makna darah. Dan iaitu nafsu dengan makna darah. Yang dikehendaki nafsu makna darah tu pada perkataan segala orang pakai orang ulama fiqh. Pakai tu ulama fiqh. Bicara dalam kitab fiqh. Apa dia kata sana? Mala nafsalahu sa'ilatun la yunajjisul ma'. Terima. Tak cukup. Tulis tambah. Ma la
nafsa lahu sa'ilatun la yunajisul ma. Dan Bayuri Nabi Qasim daripada ada itu ibarat lagu ni mala nafsa lahu, barang yang tidak nafsu baginya. Apa makna nafsu? Darah. Binatang-binatang yang tidak ada darah baginya. Sa'ilatun, darah yang mengalir. La yunajisul ma, tidak menajiskan air. Hukum fiqh. Fikir lipat jatuh dalam air mati, tak najis. Fikir semua tak mati. Kumbang jatuh dalam air mati, tak najis. Cicak jatuh dalam air, tak najis, mati dalam air kita. Pasal tidak ada darah mengalir. Itu hukum fiqh. Kalau ada darah mengalir, kalau ada darah pun tak mengalir, tak apa juga. Dia kata barang yang binatang yang tidak ada darah mengalir. Sama ada tak ada darah langsung, ataupun ada darah tapi tak mengalir. Macam cicak tu, ada darah. Kita tengok. Sudah tebis sikit tapi tak mengalir. Maka itu tak najis. Kita air dah setiba. Nak sembahyang subuh. Misal tempat air dah taruh air dah tiba. Pagi-pagi, tengok cicak terkekok dalam tu. Air tu najis tak? Tak najis. Pasal apa? Bagai binatang yang tidak ada darah mengalir. Kalau darah mengalir, kata, itu pekah. Itu dia kira apa? Tahu. Najis pekah lah pula. Dengan pekah tu luas lagi. Itu. Jadi nafsu tu mana darah? Bukan nafsu mana zat dah. Mala nafsalahu sa'ilatu, barang yang tidak ada darah baginya mengalir. La yunajisul ma, tidak menajiskan air. Jadi kalau maknanya kalau benar binatang tu ada darah mengalir, menajiskan benda cair. Fikir air itu benda cair, bukan kata air apa sajalah benda yang cair. Fikir cicak masih dalam gulai, tak hancur lagi. Buah tak najis, boleh makan. Pasal cicak tu dalam kelipat. Jadi mati dalam sayur, dalam gulai, tak ada apa. Jangan hancur lah. Dia tak hancur lagi. Faham? Tapi kalau ada darah mengalir, lagi. Sudah dulu sekali. Dia bawa menisan tebu. Jadi, bawa menisan tebu. Kemudian, yang perkapit tebu tu, air tebu tu, bukan kawak. Dia naik, lama-lama dia jadi lama lah. Kalikat, jadi manisan tebu. Manisan macam gula. Masa Jepun dulu mana ada jual gula. Gula tu pun dia pada tebu juga. Gula kita nak makan. Ini pada tebu lah juga. Tapi dia masuk kelah. Hak ni buat dengan tangan kita sendiri, tak pakai kelah. Buat kapit dengan turbo. Turbo tolong kapit, buat kapit. Pusi suar batang tebu masuk ke pusi tadah ti di bawah. Air tebu tuang lah kawak. Puh api di bawah. Gelegak mendidih. Hingga sampai lingkar. Jadi gula lah. Buat pula. Nak buat nak tu kena buat ke tepi sungai. Ku atas ni panas. Tanah tebu ke tepi sungai tak panas. Kemudian nak buat menisan tebu buat ke tepi sungai tu. Nampak gedoh. Pak kawah tu. Letak ke tepi tu. Malam-malam lah. Kena buat misal lah. Tengok hari panas nak main api tu. Ada main api buka api. Kemudian ke tepi sungai tu. Katak banyak lah malam-malam. Kukang ke tepi sungai tu. Lompat masuk dalam kawah. Nisan tengah duk. Ni dia. Mati sekakang tu. Tak usah. Mari tunggu. Macam mana tunggu? Macam mana ni? Lihat. Kami katak tengok. Masuk dalam nisan. Mati sekakang. Sekakang tak? Kata. Dia ada darah ke tak? Ada darah tak boleh. Cicak apa? Dia tak ada darah. Malah nafsalahu sa'ilatu. Barang yang tidak ada darah mengalir tak menajis ke benda cair. Bukan air, asal benda cair. Jatuh makan dalam tu tak lagi. Tapi jangan hancur lah. Kalau benda tu dah, apa nama ni, mati dalam tu, tapi benda binatang tu ada darah, macam katak tu ada darah, najis.
Kemudian nak buat lagu nak kami nak jual. Jual haram mau makan duit. Jual lagi. Jual benda haram boleh. Nanti nak barang. Nanti. Tu. Ini dia faedah. Kalau benar tak ada najis, boleh lipat, cicak ada darah, cicak lipat tak ada darah. Semut tak ada darah. Cicak ada, tapi tak mengalir. Kerak tengok. Ada sikit darah, tapi tak mengalir. Tak apa. Kalau darah tu mengalir, dia kata darah mengalir. Najis tak? Itu nafsu makna darah. Ada guna nafsu dengan makna darah. Okay. Artinya barang yang tidak ada darah, yakni binatang yang tidak ada darah baginya yang mengalir tidak menajiskan air. Mana air benda yang cair, gulai tak mesti air. Bangkai dia jadi dalam tu tak jadi najis. Habis. Dan setengah daripada apa? Daripada apa nama ni nafsu. Apa dia? Dan setengah daripada nafsu diguna makna apa? Hidup. Dengan makna hidup. Maksudnya apa nama nafsu itu hidup. Dan iaitu nafsu dengan makna hidup yang dikehendaki pada perkataan segala mereka itu manusia. Ada manusia cakap. Fulanul la nafsa lahu. Apa makna nafsu? Nafsu sini bukan makna diri. Nafsu sini bukan makna darah. Apa makna nafsu ni? Hidup. Jadi nafsu, kelima nafsu itu banyak maknanya. Kadang-kadang guna ni, kadang-kadang guna makna ni, kadang-kadang guna makna ni. Tengok tempat lah. Kata lai ubuk, lai ikan, lai padang, lai belalang. Ini makna lain lah. Fulanun la nafsa. Si fulan itu tidak ada hidup baginya. Kita pun ada. Dia kat kampung kita ni. Dia tu bukan ada hidup. Tak ada lah mana hidup ada. Kinaya. Jadi, maksud dengan hidup tu malu. Tak ada hidup lagi. Orang tak panggil kenduri pun lagi juga. Tak ada hidup. Mana dia tak ada hidup, dia ada hidup. Itu cakapan. Kinaya. Sindiran. Cakap tak sorek tu bagi kinaya. Maksudnya malu. Tak malu dia. Itu tak ada hidup. Hidup makna malu. Nafsun makna malu. Artinya, sianu tiada hidup baginya. Maksudnya malu. Kinaya. Hidup kinaya daripada malu. Itu kinaya. Cakapan tidak sorek. Itu panggil kinaya. Tengok dalam ilmu istiarah. Kinaya. Sedih. Zaid banyak abu. Zaid kasirul ramal. Zaid banyak abu. Apa abu? Bukan. Jadi, ini cakap sini lah. Nak cerita kata Zaid itu pemurah. Dia tak kata Zaidun karib. Dia kata Zaid kasirul ramal. Zaid banyak abu. Apa maksud banyak abu? Zaid pemurah. Pasal apa kata banyak abu? Itu kata kinayah. Jadi kadang-kadang kinayah 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis pun ada. Maksud Zaid banyak abu itu Zaid pemurah. Pasal apa kata banyak abu? Galiknya orang pemurah ni banyak masak. Yang murah. Bila banyak masak, banyak pakai kayu. Bila banyak pakai kayu, banyaklah abu tu. Zaid banyak abu. Maksudnya nak cerita Zaid pemurah. Itu orang panggil kinayah. Lafzun uridu bihi lazimun ma'nahu ketik. Kena lazim makna. Zaidun tawilur ramal. Zaidun tawilur ramal. Tawilun nijat. Zaid panjang tali pedang. Zaid panjang tali pedang. Apa maksud nak ceritakan Zaid itu tinggi? Bila tinggi tali pedang itu kena panjang lah. Apakah kinayah? Ini dia tapi tak ada hidup. Bukan tak hidup, dia ada hidup. Cakap sini tak terang. Jadi, satu panggil kinayah. Cakap kinayah. Belajar rumah ada itu. Macam tak dia tu. Sawi bayang tadi. Macam tu cukup dah.
Kalau baca tinggi lah. Dekat tu boleh lah. Atas tu saya kira banyak lah pecah-pecahan ya. Kalau tak reti langsung haram. Tak reti isti'arah, reti majaz, haram baca tafsir. Mengajar tafsir haram. Karena ayat Quran tu majaz isti'arah banyak. Jadi majaz isti'arah tu banyak. Haram. Kita dulu mula-mula dulu mengaji tafsir, mengaji ini. Sudah mengaji di masjid, belakang kita. Yalah kita nak pergi mengaji sekolah lagi, lepas tu kan boleh ke mana, tak ada rumah jauh. Turun subuh tu, pukul 1 saja boleh. Makan aku kedai tu lah. Ada kawan kita tak balik ke rumah. Baju dia tu pun berlemah. Tidur ke masjid. Tak malai tak bayar lah. Ni kadok kapung kadok bersih. Saya kadok macam ni. Tak dengar kapung kadok macam ni. Kawan tu. Aku tak mahu tak kelak. Aku tidur ke masjid. Pulung ngaji. Bila hantar pun tak payah. Tak ada apa ni. Tak boleh ingat mana. Mengaji. Banyak. Ngaji semua dulu. Dia isti'arah bayar. Kita pagi turun di rumah dia mengaji syekh di Masjid Haram. Pukul 9 ni habis. Pukul 8 tengah habis. Masjid Haram. Naik di sekolah. Dan ulung. Sampai balik pukul 1 lagi. Makan beli ke kedai. Balik saat berehat dengan hari tak. Lepas asal saya kena baca. Tua mula. Sampai maghrib. Sampai isyak. Tak buang asal langsung. Saya coba dulu mengaji. Boleh lah ni sekolah mana nak boleh. Nak tumpu ke ilmu tak boleh lah. Dulu duk tumpu ke kitab. Tak ada kata. Tak ada gangguan lain. Main ke kitab. Alih ni orang. Lah ni gaya nama orang nak ceramah dan kan orang nak habis. Gangguan banyak. Supaya nak ganggu yang benda banyak. Qala al-Musannif rahimahullah. Artinya barang yang tidak darah berkata. Fulanun la nafsala. Artinya si anu tidak hidup. Ini tak malu. Tidak ada hidup baginya, bagi si anu. Si anu tu kinayah nama. Zaid kabar. Itu si anu tu. Jadi di kalimah nafsu ni banyak makna. Nak cerita satu saja. Nak hurai matamu berakhir. Dan setengah daripadanya siksa. Nafsu makna siksa. Tengok tempat lah. Tempat lagu ni, buah makna lagu ni. Tempat lagu ni, buah makna lagu ni. Ada juga nafsu makna siksa. Maka kata setengah ulama, nafsu makna siksa ialah yang dikehendaki pada firman Allah Ta'ala dalam Quran. Wa yuhadzirkumullahu nafsahu. Wa yuhadzirkum. Menakut ia akan kamu. Menakut akan kamu. Hazara yuhadziru. Tahzir. Menakut akan kamu oleh Allah. Akan dirinya. Begitu. Akan siksanya. Mana diri itu siksa. Menakut akan kamu oleh Allah. Menakut akan siksanya. Yang ini dia cerita bagi kamu takut siksa dia. Apa dia siksa dia? Neraka ni begian. Cerita bagimu takut. Jadi nafsu sini dengan mana? Siksa. Bukan mana diri lah. Wa yuhadzirkumullah. Hazara yuhadzir. Menakut akan kamu oleh Allah. Nafsu akan diri. Maksud yang kedua. Artinya diberi takut. Mana diberi takut? Mencerita bagi takut. Diberi takut, cerita bagi dia takut. Akan kamu oleh Allah. Akan siksa. Jadi nafsu anak siksa. Banyak makna. Boleh pakai. Tak masalah. Dan kepada yang lain. Dan kepada lain. Yang ini kepada lain daripada makna yang tersebut ada lagi. Dan kepada lain daripada itu makna yang tersebut. Nafsu itu banyak lagi makna dia. Aku nak hurai sikit kan. Habis. Kat tu. Hurai macam bersih. Nafsu. Binafsi. Tihamu binafsi. Tak habis. Dan diistilahkan akan al-qiyam binafsi itu. Hurai balik. Balik pakai balik.
dan diitlak. Apa makna diitlak? Diguna, diistimal. Itlak makna istimal, yusta'mal atau istimal, digunakan. Akan al-qiyam binafsi. Apa al-qiyam binafsi? Qiyamu binafsi, itulah. Al-qiyam binafsi tadi, itulah. Qiyamu binafsi itu diguna, kelima tadi guna atas beberapa makna. Ada lagi setengah daripadanya beberapa makna pula. Sebahagian barang yang dikatakan dia oleh Muslimin tadilah wa qiyamu ta'ala binafsi, setengah daripadanya. Dan setengah daripadanya lagi. Jadi al-qiyam binafsi berdiri betul, qiyam binafsi juga. Mana betul? Banyak mana? Dan dia habis. Dan setengah daripadanya al-qiyam binafsi itu mana apa? Berdiri betul lagi. Dan setengah daripadanya al-qiyam binafsi takut suatu. Banyak mana? Dan setengah daripadanya al-qiyam binafsi sangat bersuatu. Sangat bersuatu. Apa dia? Mana sangat bersuatu? Berhimpun rapat. Saya kata. Sangat bersuatu ini berhimpun rapat. Dikatakan qamatil harbu ala sa'iha. Qamatil harbu. Itu maksudnya nak terjemah qiyam. Tadi yang nafsu. Tadi dia terjemah an-nafsu. Qiyamuhu binafsi. Pada qiyam itulah bahas sekali lagi. Bila ini semua nak beri itu sungguh matamu berahim. Tadi dia ta'ala binafsi. Kemudian dia bahas nafsihi, nafsu makna zat, nafsu makna ni, nafsu makna ni, nafsu makna ni, nafsu makna ni. Habis bahas nafsu qiyam. Nak bahas qiyam tu. Diri qiyam sendiri. Qiyamuhu. Qiyamuhu tu pun banyak mana lah. Dan qiyamuhu tu pun banyak mana ni. Bukan satu dua. Itu maksud dia. Dan setengah daripadanya al-qiyam binafsi. Berdiri betul. Qiyam binafsi juga. Qiyam juga. Dan setengah daripadanya qiyam. Takut suatu. Qiyam juga. Nama qiyam juga. Dan setengah daripadanya sangat bersuatu. Jadi, sangat bersuatu. Bercampur. Rapat. Kita bercampur aduk tak nak bilang lah. Itu sangat bersuatu. Dikata bahasa Arab. Qamatil harbu ala sa'iha. Mana dia yang kita nak? Qamat. Qiyam kita. Qamatil harbu. Jadi, ala sa'iha. Telah berdirilah peperangan itu atas betisnya. Apa itu? Apabila sangat perkaranya, perkara al-harbu. Harbu mana perang. Qamatil harbu ala sa'iha. Berdirilah peperangan itu atas betisnya. Apa makna berdiri peperangan atas betis? Jadi peperangan terdapat musuh dengan balik ni dengan balik tu. Dekat-dekat berkalu. Tak nak bela lah. Itu mana qamatil harbu ala sa'iha. Bukankah kaedah sembahyang syiddatul khauf? Tengok dalam fiqh. Sembahyang syiddatul khauf, pada ketika takut. Sembahyang tak boleh tinggal. Tak dibiar tinggal. Selagi ada akal. Kalau gila, tak ada akal, tak apalah. Selagi dia ingat nak mati, nak mati dah lupa. Kena sembahyang. Kena sembahyang juga. Nak sembahyang, tak payah nak boleh. Nak cakap tak boleh. Tapi akal ada fikir ingat. Nak minta tolong orang pun tak boleh dah. Sembahyang juga, sembahyang dalam hati. Ingat kata pun di sembahyang. Sampai salah tu. Masalah sembahyang tak dibiarkan tinggal sama sekali. Diletih sikit pun gerak dah. Susah sikit, berhenti dah. Tak boleh sembahyang. Masalah lagi ada angkat. Masalah lain boleh. Puasa boleh. Berhenti. Kuntum ala safarin. Kuntum apa? Al-maradi ma'iddatun min ayyamin akhar. Bukalah, ganti lain. Qada lain. Sembahyang tak boleh. Tak boleh. Tak lagi. Sakit lagi warna. Kemudian dalam peperangan. Kena sembahyang juga. Anak sembahyang tu Nabi buat. Nabi atur. Buat kaedah. Setia.
Salat syiddatul khauf. Sembahyang ketika sangat bertakutan. Kalau musuh balik tu. Jadi kita buat 2 puak. Nabi buat 2 puak. 1 puak ni rokok. Hani jangan rokok. Takut musuh tekan. Kawan tu bagi yang tidak ada mana rokok. Gilir. Sujud itu juga puak. 50 orang ni sujud dulu. 50 nanti takut dia masuk ramai. Ada mana bagi, ada mana sujud pula. Satu cara. Sembahyang dia terkhauf ketika takut tampuan. Kalau musuh dah balik ni belakang, kita nak menghadap ke belah. Nampak mana? Kita pakai sujud semua dia menghadap ke belakang kita. Buat 2 puak. 1 puak sembahyang dulu dengan Nabi. 1 puak hadap ke belakang. Tak ni dia mana boleh satu rakaat dengan Nabi. Dia mana cepat. Dia mufarakah. Sembahyang cepat-cepat. Ini mari jaga. Puak ni dia beriman dengan Nabi. Nabi tak sudah. Itu masalah syiddatul khauf. Tengok dalam kitab fiqh. Sikit. Apabila berhaluk, gimana? Itu belum haluk lagi. Jauh lagi, musuh jauh lagi. Apabila istiham dia mana? Bila istiham sedaging dia. Tak tahu nak pilih. Hak mana hak kita, hak mana hak orang itu. Tak ni kadang-kadang tetap kawan kita pula. Mayang pun nama. Itu kata qaumatil harbu ala sakih. Bangunlah peperangan itu atas kalau mana bersedaging. Tak tahu mana. Semayang juga. Gerak pun tak dapat. Semayang biasa ni gerak 3 kali batal. Dia gerak tetap pun lompat pun tak batal. Maksud nak suruh semayang. Fattaqullah mastata'tum. Ada ayat. Fattaqullah mastata'tum. Takut kepada Allah sekadar seberapa kemampuan kamu. Mana tak boleh haji buat haji. Tak boleh cara ni buat cara ni. Tak boleh cara ni buat. Itu kata mastata'tum. Fattaqullah mastata'tum. Takwa kepada Allah sekadar kemampuan. Sekat mana boleh. Boleh berdiri. Tak boleh berdiri duduk. Tak boleh duduk tidur. Tak boleh tidur berguling. Tak tinggal tak boleh. Nak mati dah pun nak bayar. Mudah-mudahan bayar. Ini maksud dia qamah, qiyam. Itu nak tafsir makna qiyam. Apabila sangat perkara harbu. Apabila sangat bersedaging musuh dengan kawan kita tak kenal. Bercampur aduk. Dulu bukan ada kapal terbang. Lompat dengan kuda. Jadi kelang dah debu naik. Bekas nampak kuda lompat ni lompat bagi tu debu tu nak. Mana kawan kita debu dalam tu. Jadi hasil qamatil harbu ala sakih. Jadi kiam, makna kiam. Bersedaging, tu makna kiam. Kiam makna bersedaging dah. Tak tahu hak mana. Itu nak beza dah. Ada guna lagi tu. Kiam makna lagi. Baik. Dan setengah daripadanya takut suatu. Makna kiam juga. Dan setengah daripadanya sangat bersuatu. Apa makna sangat bersedaging antara musuh dengan kita. Tak sudah beza. Dikatakan qamatil harbu ala saqiha. Artinya sangat perkara al-harbu. Harbu makna perang. Apa makna sangat perkara? Bercampur aduk antara musuh dengan kita. Habis kat tu. Nak tafsir makna kiamhu dia. Dan manakala balik pakar balik. Balik humi balik. Dan manakala adalah bagi kiamhu minafsihi itu beberapa makna. Jadi kiamhu minafsihi itu banyak makna. Bukan makna tu hadap diri kan ni pasti balik. Bukan lagi tu. Ada juga. Berdiri dengan sendiri. Apa makna berdiri dengan sendiri? Asalnya duduk. Baki tak ada sahabat rongkit. Ada juga makna lagu tu. Banyak makna. Kalau banyak makna, takut kita silap faham. Dan manakala ada bagi kiamu binafsihi itu beberapa makna. Banyak makna. Jadi takut kita keliru. Kiamu binafsihi. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa maksud Tuhan berdiri dengan sendiri? Asal Tuhan duduk. Nak baki tak ada sahabat rongkit. Bukan. Dia juga mana berdiri dengan sini mana lagu tu pun dia juga. Kalau gitu di sini mana-mana. Kemudian kalau banyak mana, jadi mana dia banyak.
Dan manakala adalah bagi qiyamuhu binafsi itu bawa makna. Tak kala tu ditafsir akan dia oleh musannif dengan katanya ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. Habis. Tak pergi boleh dah. Pakai makna ni. Jangan dia ikut kata Tuhan duduk, tak ni bakit tak ada sama tu bakit. Bukan makna lagu tu. Aku nak tafsir lagi. Maksudnya, ditafsirkan dia akan qiyamuhu tu. Jadi, oleh musannif. Dengan katanya, ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. Itulah makna qiyamuhu binafsi. Ay arti qiyamuhu binafsi dua makna. Qiyamuhu binafsi berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa makna berdiri dengan sendiri? Tuhan duduk, tak dibakit, tak ada sahabat terlakik. Bukan. Itu makna macam mana? Ada dua makna. Satu makna ada tak tumpang apa-apa. Satu makna lagi tak kena jadi. Aku nak tafsir bagi siap-siap. Patutnya tu saya tafsir lagi lah. Matang je baru. Orang buat syarah esok dia tafsir lah. Tapi oleh kerana aku keliru, aku tafsir siap-siap. Misalnya kata aku nak tafsir siap-siap dah. Takut dia keliru. Kalau nanti ulama tafsir, aku nak buat matang dengan ulama tafsir, ini kita tafsir kita mulai pula. Itu maksud dia tu. Ay la yahtakiru ila mahallin wala mukhassisin. Arti. Ay itu mana artinya? Ay huruf tafsir. Ini mau baca iya apa? Ay huruf tafsir. Nak tafsirkan perkataan ulama. Tiada berkehendak kepada zat tempat berdiri. Satu. Makna berdiri dengan sendiri tidak berkehendak kepada zat. Apa maksud dengan zat mausuh? Zat mausuh. Tempat berdiri, tempat menumpang. Di mana Tuhan berdiri dengan sendiri, Tuhan ada Tuhan tak tumpang apa-apa. Tak berhajat pada tempat tumpang. Itu mana satu daripada dua makna. Boleh? Artinya tidak berkehendak kepada zat tempat berdiri. Apa makna tidak berkehendak pada zat tempat berdiri? Tak berhajat pada mausuh, tumpang mausuh. Tuhan tak kena tumpang mausuh. Kalau tumpang mausuh jadi apa? Kalau tumpang mausuh makna Tuhan sendiri itu sifat. Dia bukan zat. Sifat tumpang mausuh. Tak juga. Itu makna berdiri dengan sendiri. Kerana ia Allah Ta'ala sendiri itu zat. Kemudian kalau zat jadi macam mana? Dan tiada berkehendak sampai itu zat. Bila zat tak ada tumpang apa-apa. Zat qiyam binafsi. Yang kedua, dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan dia mukhassis. Mahal pun tak ada, mukhassis pun tak ada. Mahal itu mausuh. Mukhassis itu fa'il yang menjadikan dia benda. Kesimpulannya apa dia? Ada tak tumpang apa-apa, ada tak kena jadi. Itu ringkas bahasa Melayu kita. Qiyamuhu ta'ala binafsi dua makna. Apa dua makna? Yang pertama, ada tak tumpang apa-apa. Ada Tuhan tak tumpang. Kalau tumpang jadi dari mana? Kalau tumpang makna Tuhan itu sifat. Dia bukan zat tak. Dia sifat tumpang benar. Kalau gitu dia bukan sifat. Tak kalau bukan sifat nanti awak zat lah. Baik, zat dia tu kena jadi ke tak? Wala mukhassisin. Dan zat dia tu pun tak berhajat pada tukar jadikan dia. Ada tak tumpang apa-apa, ada tak kena jadi. Kita tak diri dengan sendiri. Ada kena jadi. Ada tumpang benar. Baik, boleh? Itu. Budaya dia. Dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan dia. Pasal kerana ia Tuhan yang menjadikan tiap-tiap suatu. Dia tidak. Itu qiyamuhu binafsi. Ingat itu. Pertama wujud, yang kedua tidak, yang ketiga baqa, yang keempat mukhalafah, yang kelima qiyamuhu binafsihi. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Itu satu sifat dia. Berdiri dengan sendiri lagu mana? Tuhan duduk, lepas tu nak bangkit, nak tak bangkit. Bukan. Takut kita silap faham. Jadi Tuhan dia akan duduk. Bila nak bangkit, tak ada siapa tu lagi. Mana berdiri dengan sendiri, bukan lagu tu. Kalau gitu lagu mana?
Berdiri dengan sendiri dua makna. Ada tak tumpang apa-apa, ada tak kena jadi. Dia hurai siap-siap. Dia tafsir lah. Ailah ya ta'ala ila mahallin wala muqassis. Itu makna berdiri dengan sendiri. Boleh? Habis kan tu. Lagi. I'lam. Benda penting. Ketahui oleh muhifalih. Penuntut-penuntut ayat. Bahawasanya segala yang mewujud. Apa yang mewujud? Tak. Benda kena jadi. Benda yang ada. Tak kira jadi, tak kena jadi. Mewujud diri benda tu ada. Yang tak mewujud lagu mana hari? Yang tak mewujud lagu mana? Kemas. Mi. Amru i'tibari. Amru i'tibari. Yang mewujud diri benar tu ada. Yang tak mewujud ni amru i'tibari. Sungguh juga amru i'tibari itu. Bukan benda kalau. Jadi, nak cerita benda mewujud. Nak bagi akidah kita kuat. Yang tak mewujud amru i'tibari. Yang tak mewujud. Ketahui oleh bahawa sahaja segala yang mewujud. Segala benda yang ada. Diri benda tu ada. Itu dengan ditilik bagi zat tempat berdiri. Tilik dia duduk mana? Benda yang mewujud. Dengan ditilik bagi zat mausuf tempat berdiri. Dan dia menjadikan dia benda mewujud. Satu kena tempat tumpang orang, satu dia tak tumpang dia kena jadi. Nak huraikan tadi. Dengan ditilik bagi zat tempat berdiri. Kalau dia ada tumpang zat tempat berdiri, orang panggil sifat. Kalau dia kena jadi, itu orang panggil zat itu bukan sifat. Tapi baru. Jadi yang menjadikan itu. Ada 4 kala. 4 bahagian. Itu benda yang wujudi ada 4 bahagian. Benda-benda yang wujudi itu ada 4 bahagian. 4 bahagi. Yang pertama, daripada 4 bahagian yang pertama, bahagian yang pertama daripadanya pada 4, barang yang perkara yang tidak berkehendak kepada keduanya. Tumpang pula, kena jadi pula. Benda tu wujudi. Itu satu bahagian. Benda wujudi. Ada 4. Yang pertama daripadanya pada 4, barang yang perkara yang tidak berkehendak kepada keduanya. Nak tumpang benda, tak kena tumpang pula, tak kena jadi. Apa dia benar? Iaitu zat Allah. Wujudilah. Boleh. Zat Allah Ta'ala tu. Tumpang pun tak. Zat tak tumpang lah apa. Kena jadi pun tak pasal dia tidak. Seperti wujudi ke tak? Ya zat kita tu. Boleh. Dia nak hurai bagi kita jelas. Bagi kita nampak. Itu zat Allah Ta'ala. Dan bahagian yang kedua. Daripadanya terdapat berkehendak kepada kedua, nak tumpang benar dan dia kena jadi. Tumpang benar dan dia kena jadi. Itu bahagian yang kedua. Dan bahagian yang kedua daripada 4, berkehendak kepada keduanya. Apa dia? Tumpang dan kena jadi. Pada keduanya menumpang dan kena jadi. Iaitu segala haram. Segala haram. Yang berdiri dengan segala yang baru. Mausuh lah tu. Boleh? Apa dia yang haram? Kemas? Benda yang mutamala. Benda yang mutamala. Tulangan tambah? Sifat-sifat baru. Sifat baru. Haram sifat-sifat yang baru. Banyak haram lah. Sifat Tuhan jangan banyak haram. Bila kata Arab, sifat baharu. Macam mana sifat baharu? Putih, hitam, sifat itu pak. Keras, lembut, busuk, harum, panjang, pendek. Sifat-sifat baharu. Gitu. Itu Arab dia panggil. Boleh? Dan bahagian yang kedua daripada sifat. Berkehendak kepada kedua, tumpang dan kena jadi. Iaitu segala Arab
Tulis itulah. Arak ialah sifat-sifat baharu. Kerana tak erti. Sifat-sifat baharu. Itulah lagu mana? Kerah lembu. Duduk di mana? Lembu duduk di air. Kerah duduk di batu. Busuk harum. Busuk duduk di bakai. Harum duduk minyak wangi. Gerak dia. Ada di benda. Itu sifat baharu. Itu orang panggil Arab. Budak-budak sekolah lah dia mengaji dalam ilmu sains tu. Ini semua jirim. Pandai dia pun sikap tu ya. Ini benar-benar namakan jirim. Arab dia tak kerti lah. Sikap tu ya. Ini semua jirim. Arab, nak tahu dia tak sebut. Dia tak kerti. Kita baca apa? Bila ada jirim, ada Arab. Bila ada jirim, ada Arab. Arab tu sifat dia. Jadi, sifat yang duduk di jirim. Tak ada jirim yang tidak ada Arab. Bila jirim, tidak pun gerak, tidak pun diam. Sifat dia ada. Ada tak? Jirim, gerak dia. Ada jirim tak gerak dia, mana ada jirim. Kerah lembu, tanya pendek, putih hitam, besar kecil. Itu semua Arab. Duduk di jirim. Boleh? Kalau orang tanya, Tuhan kita tu gemuk ke kurus? Tinggi ke rendah? Putih ke hitam? Mana jawab kan? Dia tanya, Tuhan kita tu gemuk ke kurus? Tinggi ke rendah? Putih ke hitam? Duduk jauh ke duduk dekat? Mana jawab mana? Gila ke? Tu jawab dia. Hang gila. Hang tak kenal Tuhan. Tu Arab. Tu putih, hitam, semua. Panjang pendek Arab duduk daripada jirim. Zat Tuhan tu bukan jirim. Tak ada. Tak ada benda-benda begitu. Mu tak kenal Tuhan ni kan? Boleh? Zat dia tu bukan jirim. Itu sifatnya Arab ni tumpang pada baharu ni. Jirim. Yang dia tanya orang betul. Dia tanya Tuhan kita tergemuk ke kurus? Putih hitam. Putih pakapak dia kata. Mati kami dapat dah. Mati ingat dapat Tuhan. Putih pakapak. Jirim lah tu. Jadi, tu dia jadi gila tak Tuhan. Dia dekat terasa. Dekat tinggi lah. Yang nampak sampai nampak Tuhan. Ada baru ni. Ajak nak murid. Mari. Kita pekat tu aku. Kita merhati. Maksud terdekat aku. Aku ketua terdekat. Aku nak pergi berjumpa dengan Tuhan sendiri. Aku nak minta apa, minta. Tak payah pakai orang tengah. Oh, takkan. Nak buat kawan tu pergi menghadap Tuhan. Mu nak minta dan apa, mu minta sendiri lah. Aku boleh tengok. Maksud terdekat aku, berjumpa dengan Tuhan sendiri. Apa kat tak kira lah. Benda pergi nak jumpa dengan Tuhan. Boleh. Ingat Tuhan ketua. Petubuh. Boleh. Ingat tu. Yang jadi silap faham. Jangan jadi silap faham. Tanya Tuhan gemuk ke kurus, tinggi ke rendah, putih ke hitam. Itu Arab. Orang panggil. Arab dia mesti duduk pada jirim. Allah bukan jirim. Nanti ni tak ada dia. Benar ini tak ada dia. Saya tanya. Kenal Tuhan ada. Tengok sini. Dan bahagian yang kedua daripada empat berkehendak kepada kedua. Cepat tumpang dan kena jadi. Apa dia benar? Iaitu segala Arab. Kalau katanya Arab tentang sifat baru. Itulah datang apa lagu mana putih hitam. Putih saja-saja tak ada. Kamu cari putih saja. Oh ya tengok. Putih duduk cat, putih duduk kapur, putih duduk kain, putih duduk. Putih saja. Tentu ada musuh dia. Tempat tumpang dia. Dia tak boleh hasil Arab layan taklimul mahalin ila mahalin akhar. Tak boleh berpindah daripada tempat pada tempat lain.
Dia terbit tu Jahannam. Dia nak pergi singgah di lain tak boleh. Tengok buah pisang. Masa muda hijau. Masa-masa merah. Hijau tu terbit pergi ke mana? Hinggap di lain lah. Tak boleh. Terbit binasa. Buah air dalam cawan. Penuh cawan. Panas tak air panas? Panas tu panas tak? Air. Panas air. Tak lagi? Hilang. Sejuk. Panas lagi ke mana? Kalau panas tu diri air. Panas benar asing, bukan air. Kalau panas tu diri air, masa panas lebih air tu. Air tak suruh. Ini panas satu benda lain, bukan air tu lah. Flat. Semua dia tumpang. Kalau panas tu diri air tu sendiri, maknanya dia terbit, air tu luar juga. Ini tak luar tu banyak tu juga. Itu kata arak lain, jirim lain. Arak yang benar menumpang pada jirim. Bukan diri jirim. Arak tu bukan diri jirim. Benda asing. Tapi kalau dia terbit, jahannam. Arak la yantakilu min mahallin ila mahallin akhar. Tak boleh berpindah dari tempat pada tempat lain. Dia terbit, jahannam. Tapi dia bukan jirim. Bukan diri jirim itu sendiri. Dia tengok buah pisang. Buah cabai. Masa muda hijau. Masa mari merah. Hijau terbit. Buah tu luar. Buah tak luar-luarnya tu. Yang di mana hijau tu bukan di diri buah tu sendiri, benar lain. Tu apa panggil? Arak. Ia tumpang pada jirim. Tuhan, sifat Tuhan bukan arak. Pasal zat dia jirim. Namun tu saya tanya. Tuhan gemuk ke kurus, tinggi ke rendah, putih ke hitam, kerak ke lembut. Duk bergerak ke duk diam. Jangan tanya lagi tu. Kalau orang tanya lagi tu. Kata mu tak kena Tuhan. Semayang tak sah. Mu semayang pun tak terpakai. Ini. Kenal kalau kau kait dengan Tuhan. Tengok kita baca lagi. Dan bahagian yang kedua daripadanya berkehendak pada kedua. Jadi, kepada menumpang dan kepada kena jadi. Yang berdiri dengan segala yang baru. Yang baru ialah jirim. Berdiri menumpang. Segala yang baru itu jirim lah. Di depan dia jirim. Boleh lah. Berarti belok. Kita ni banyak dia hurai lah. Tak dia hurai lah. Macam apa namanya. Kitab Bidayah, kitab Faridah. Banyak tak hurai. Tak hurai bagi jelas. Hadis ini jelas hurai. Jadi kalau orang tak kerti Arab pun tak apa, boleh baca jauh. Dalam Arab tu ada hurai habis lah. Kalau tidak jauh kita ni lah, dia hurai banyak. Hurai yang dia banyak. Bagi kita jelas boleh. Kriti boleh. Dan bahagian yang tiga daripada empat. Ada lagi. Barang yang tidak berkehendak kepada tempat berdiri, tak kena tumpah. Tempat berdiri tempat tumpah lah. Dia tak berkehendak pada tempat tumpah. Dan berkehendak kepada yang menjadikan dia. Dia tak minta apa orang tapi dia kena jadi. Apa dia? Iaitu segala zat-zat yang baru. Zat yang baru. Itu jirim lah. Segala zat baru iaitulah jirim. Segala zat yang baru iaitulah jirim. Zat yang baru. Dia tak kena tumpang. Tapi dia kena jadi. Dia tak tumpang siapa-siapa. Jadi jirmu ma mala'a qadran minal farad. Jirmu ma mala'a qadran minal farad. Dia tak ajak tumpang orang, tapi dia kena jadi. Dan bahagian yang keempat daripada empat, iaitu barang yang berdiri dengan zat. Tumpang, berdiri mana tumpang, ingat. Bukan berdiri naik di atas dah. Berdiri itu tumpang tu. Barang yang berdiri dengan zat menumpang zat. Dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan dia. Pasal apa tak berkehendak kemudian menjadi? Kerana kodik. Kodik tak ada mula. Tak kena jadi. Apa benar hak lagu tu? Iaitu segala sifat Allah Ta'ala. Dia kena tumpang. Tapi dia tak kena jadi. Sifat ni sama ada sifat kodik, sifat baru. Dia nak istiqlal tak boleh.
Istilah asing. Ada asing tak boleh. Mesti dia kena mausuf. Iaitu segala sifat Allah Ta'ala. Tulis dia sikit. Tidak berkanak kepada yang menjadikan keadaan kodik dan iaitu sifat Allah Ta'ala. Tetapi sifat Allah Ta'ala tetapi tidak boleh terasing sendiri. Tetapi tidak boleh terasing sendirinya. Mesti menumpang mausuf. Nak terasing sendiri dia tak boleh. Sama ada sifat baru, sifat kodik. Mesti tumpang mausuf. Boleh. Nak terasing sendiri. Tak boleh. Al-Arab la yantakilu min mahalli. Al-Arab la yakumu min nafsi. Al-Arab la yakumu min nafsi. Arab tak boleh berdiri sendiri. Nak asing daripada kirim tak boleh. Begitu juga sifat Tuhan. Walaupun dia bukan Arab. Dia nak asing daripada musuh tak boleh. Tak ada sifat yang terasing daripada musuh. Ada sifat mesti ada musuh. Itu ya. Saya kira agama dengan politik macam tu dah tu. Ni agama lain, politik lain. Itu sesat. Kalau orang benar sesat lah. Kalau ada benar bermaaf. Nasihat. Dinun nasihat. Agama Islam nasihat. Punya yang dah berasing dia kata. Bukan kita campur, Tuhan campur. Nak asing tak boleh. Ini agama lain tu guru mengajar campur politik lalu lah. Mengajar agama sudah lah. Kepala muat. Tak eti. Bila mengajar waktu baik politik. Bila mengajar agama sudahlah. Oh kalau gitu agama lain politik lain lah. Impresi. Ramno. Jahil dengung. Bukan kita campur. Tanya dia agama tu nak apa. Mengingat mengaji ni agama. Semayang tu bukan agama. Ini perkara yang berkait dengan agama. Agama sendiri. Din ma syara'a Allah ala lisan nabihi min al-ahkam. Al-ahkam wa din. Hukum hakam untuk agama. Bagi haram makruh sunnah itu apa panggil agama. Kerja buat kita ni semua sangkut dengan ngunduk dapat hukum. Wajib pasal untuk ilmu. Makan sana apa hukum? Harus. Makan apa hukum? Harus. Mandi apa hukum? Harus. Mungkin tanya semua orang hukum haram. Gerak geri kita ni. Buat apa-apa sangkut dengan hukum tu lah agama. Kalau agama lain politik lain kan, gerak lah. Orang agama buat apa? Hukum tak kena hukum. Tak ada hukum. Zina pun tak apa. Dia pun orang politik. Dah agama asing lah. Politik asing. Orang politik tak takut dengan agama. Buat nak buat apa pun tak marah. Betul tu? Bukan kita campur, Tuhan campur. Dia tak mengaji berhabis. Tarik agama tu dulu. Baca hati. Din ma syara'a Allah ala nisa nabihi minal ahkam. Din tu. Hukum-hukum yang Allah Ta'ala syarah. Nabi wa mari. Ala nisa nabi. Dengan wasitah lidah Nabi menyampaikan. Minal ahkam, segala hukum hakam. Itu agama. Faham sama agama, tak erti agama. Ini bukan agama, perkara yang berkait dengan agama. Semua berkait dengan agama, berkait dengan hukum. Wajib tak belajar. Mayang wajib tak? Bukan agama. Mayang. Kalau berkait dengan hukum. Hukum tu tak boleh lari. Gerak-geri kita 24 jam. Tidur apa hukum, makan apa hukum. Sakit tangan tekbir apa hukum. Sepak tubuh orang apa hukum. Sangkut dengan hukum. Kalau agama asing, politik asing, harga. Nak pergi Makkah, nak pergi Munir, tak apa. Jalan ni tak ada. Ini politiknya. Tak ada hukum. Tak ada hukum haram, tak ada hukum apa. Pasal politik. Apa saja tu. Tunggu lagi mana. Dia kena jawab no. Buat tu tengok.
Yang marah. Pun tak kerti agama. Itulah berarti. Tak boleh asing. Macam asing dengan garam. Umbak bulan tak masing. Punjang murid ketuk garam. Tarik pasir seguin. Boleh. Boleh. Kena buat geng dengan garam tu sekali. Ketuk gula. Mun tarik manis seguin. Agama mun tarik seguin. Boleh tidur asing. Boleh seguin. Mana boleh. Tuhan campur siap. Benda tak boleh asing. Dia tak erti. Dia pun tak mengaji halusi. Orang mengaji berhalus mulai. Laid mulai. Jumpa bertemu halus nampak. Dia tak boleh. Dia. Sifat dengan musuh tak boleh cerai. Sama ada sifat kodek atau sifat baru. Mesti ada sifat tupang. Tak boleh asing. Tak tarik duit dia. Tak boleh. Tuhan tetap duduk begitu dah. Agama nak tarik duit, politik nak duduk sebelah tu. Mana boleh lagi tu. Qala Nusannah rahimahullah ta'ala. Habis. Dan bahagian yang keempat. Daripadanya keempat. Iaitu barang yang berdiri dengan zat. Sifatlah tu. Dan tidak berkehendak kepada yang menjadikan. Dia tumpang orang. Tapi dia tak kena jadi. Itulah apa dia? Kerana dia kodek. Tak kena jadi bersama. Dia tak kena jadi. Nak tambah benar. Iaitu segala sifat Allah Ta'ala. Semua sifat-sifat Tuhan. Dia kena tumpang musuh zat Allah Ta'ala. Tapi dia tak kena jadi. Dia nak asing tak boleh. Nak duduk asing daripada sifat, daripada zat Tuhan tak boleh. Mesti duduk di zat Tuhan. Tumpang di situ. Tidak. Itu sifat kodek. Sifat baharu Arab. Mesti duduk pada jirik. Masing nak duduk asing tak boleh. Nak tarik tak boleh. Tak nampak tak? Nampak laki luar dalam ini. Boleh? Okey. Isi wela habis. Kita pindah lagi. Wahdaniyah. Wal wahdaniyah tu. Yang keenam. Yang keenam tu yang kita mawujud. Artinya keesaan pada zat. Wahdaniyah ini kaunhu wahidah. Ya masdariyah. Ia pada itu orang panggil yang masdariyah. Ini kaunuhu keadaan wahidah, keasaan. Kaunuhu ya masdariyah. Tak mesti ya masdariyah. Atau ya nisbah. Keasaan pada zatnya zat Allah. Itu makna wadahnya. Dan pada sifatnya pun keasaan juga. Dan pada segala af'alnya pun keasaan juga. Berapa perkara? Wahdaniyah. Tak. Apa dia? Pada zat. Pada sifat. Perbuatan. Bunyi sebut mudah ya. Tapi huraian saya. Kul kata dia. Allah Ta'ala satu. Satu lagu mana? Kelahi ke kampung. Mu nak buat yang buatlah. Aku tak heran. Tuhan bukan banyak. Tuhan satu. Aku tak heran. Tuhan bukan banyak. Tuhan satu. Satu macam mu tu. Kalau gimana? Kalau satu macam mu tu 1000 Tuhan. Kalau satu macam mu tu Tuhan tu 1000. Bukan satu macam kita. Lagi akan datang. Urai satu. Satu pada zat lagu ni maksud dia. Satu pada sifat lagu ni maksud dia. Satu pada perbuatan. Orang ni nak ambil tauliah, nak mengajar fardu ain, pasal dulu. Tukang temu duga tu pun anak murid pada ain lah. Waktu mengaji tinggi. Pasal dulu. Gilah. Tak apalah dia kata. Kalau tuan nak mengajar fardu ain, saya nak temu duga, nak tanya, kalau boleh jawab saya bagi tauliah, tak boleh jawab nak sekali agona. Tak apa dia kata, tanya nak tanya apa? Tanya sikit dia kata seluruh wahdaniyah. Wahdaniyah artinya asal. Baik, asal lagu mana? Asal lagu kita ni. Tak boleh jawab.
Asal tu ada 3, mula-mula dia lewat boleh lah. Asal tu ada 3, asal pada zat, sifat, perbuatan. Asal pada zat tu dah hurai pula. Yang minta dulu hurai. Tak boleh. Asal pada sifat tu mana pula? Kata sifat Tuhan 20. Ini kata 1 pula dah. Kamu mengaji sifat 20. Ini kata asal pada sifat mana? Sifat Tuhan 1 lagu mana? Tak boleh jawab juga. Satu lagi, asal pada perbuatan. Correct. Aku nak pergi Italia. Nak beli lesen. Nak mengajar. Asal pada perbuatan. Bukan perbuatan langit, perbuatan Tuhan. Bumi, kita dua ni pun. Dua dah. Perbuatan Tuhan dah. Aku ni pun perbuatan Tuhan. Mu tu pun perbuatan Tuhan. Ke asal ke mana? Kita perbuatan Tuhan tu satu-satu je. Ni semua ni hak Tuhan lah. Sikit dia orang bilang. Asalnya nak. Tak boleh jawab. Balik saja. Mengajar perdoaan. Semuanya jadi begitu. Dia. Kalau mu tak melesing, mu tak balas. Mu tak mengajar orang, mu tak apa. Akidah mu betul, molek sudahlah. Ibadat molek. Kalau boleh tolong tunjuk ke orang. Lagi baik. Tolong simpan akidah orang. Mu faham tak kena. Ni aku nak cerita semua. Pembetul akidah. Lagi baik. Kalau hak kita ni aku pegang dah tu silap. Aku nak ubah. Aku pegang dulu tu tak ngaji. Hak tu tak betul tu. Tak kena. Jadi hak tu pun tak apa. Cara tu pun tak apa. Mayang kita mulai. Ni tak tahu langsung. So kata Tuhan satu. Ni. Wal wahdaniyah. Artinya keesaan pada zat. Zat diri Tuhan. Satu. Dan pada segala sifatnya pun satu. Kata ngaji sifat 20. Tak canggah lah. Dan segala afalnya, perbuatannya satu. Satu loh ke mana? Ini bukan semua perbuatan Tuhan kan ni? Satu loh lah. Tengok. Dan diketahui, dipaham. Daripada yang demikian itu perkataan musannif wahdaniyah. Nak hurai wahdaniyah saja. Apa dari kita faham? Bahawasanya segala bahagian wahdaniyah itu 3. Kita lain tak apa terang. Kita ni dia hurai terang. Tapi nak baca ya payah. Baca tu tak baca. Tak baca payah. Kata jelas ya para. Ya hurai macam kita arah. Kita arah dah lah. Kita nyawi payah tak ada. Kita hurai pun payah dah. Kita ni orang tak boleh baca. Tak boleh kawan dulu. Dijajah mati. Haji Mahmud mati dah. Mengaji 25 tahun muka. Belum jepul lagi. Balik budak-budak pondok. Minta baca. Kira juga. Oh tak berani dia tak payah. 25 tahun. Jangan mengaji. Tak boleh, tak payah. Kita ni jatuh punya. Senang tamak. Tak payah. Nak hurai ke mana. Nak tamak tak berani. Dan tak musyafahah. Musyafahah ni ambil mulut guru sendiri. Jadi. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu tu dengan dipelajari. Jadi bukan hak kita sendiri. Beli kitab di kedai telah kita pergi mengajar. Ustaz bagai habis. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya tanya ilmu itu dengan dipelajari daripada guru yang mursyid. Kan macam ini kata lantana ilma illa bisittati syurutin. Zakain wa hisab fatul zaman wa irsyad ustaz. Pandai guru ilmu macam di Suria atau pandai. Jadi ulama-ulama Suria dia ilmu capak ilmu. Sudah orang faham. Ada setengah tu guru alim. Tapi dia nak wayak orang tak nampak. Payah juga. Dia klik kita tak boleh. Tak boleh nak ambil. Dia alim semua. Nak elkok, nak capak ilmu. Itu macam tubuh hayat pada air. Tubuh hayat. Macam jermiah. Dia jangan ajar bagi-bagi. Biar. Kita baca juga. Tapi ulama hak besar oleh ngaji. Mula-mula dia baca, ya mula ni, budak-budak kecil.
Dia ulang balik satu. Ni orang tengok. Budak-budak ni tak pernah boleh makan. Ulang sekali ayat tanya orang lain. Budak-budak ni saya. Boleh mengaji masa. Boleh mengaji masa. Kita di sekolah kan itu. Darjah 1 untuk mulai. Darjah 2 mulai. Darjah 3 mulai. Ni tak. Yang dalam kerja kita. Darjah 1 ada. Darjah 2 ada. Darjah 5 ada. Siapa duduk obik. Kami payah. Baca hurai yang payah sangat pun. Budak ni tak kerti pun tak. Aku tak kira. Aku tak kerti. Kira apa. Kita baca hang mudah sangat. Besar kata aku tak mengaji. Apa tu kutu dah. Dia jadi kutu. Dia payah. Faham? Payah. Aku tak mengaji. Apa hurai kutu aku tahu lama dah. Nak beri sama boleh. Payah tu. Qala Rasulullah rahimahullah. Dan diketahui daripada yang demikian itu kata musannif. Jadi wahdaniyah tadi ni bahwasanya segala bahagian wahdaniyah itu 3 perkara. 1 wahdaniyah pada zat. Apa tujuannya? Lagi dia hurai tak lagi. Dan baginya bagi wahdaniyah kepada zat 2 makna. 2 tujuan. Wahdaniyah pada zat tu ada 2 tujuan. Satunya begini, satunya begini. Maksud wahdaniyah pada zat. Dan bagi wahdaniyah pada zat 2 makna, 2 tujuan. Makna-makna tu maksud tujuan. Bukan arti. Arti lain, makna lain. Makna ma'ani minallah ni kita tulis apa ni? Dan baginya 2 makna. 1 makna ada dan mulekoma. Mulekoma. Kita pada tak. Kita lama dulu. Kami mengaji. Dia kata tutup lebih aja. Lebih lagi. Betul. Leko keliling. Kita pakai. Saya ulang ni. Bahawasan segala bahagian wahdaniyah itu 3. Pertama wahdaniyah pada zat. Kemudian wahdaniyah pada zat. Dan bagi wahdaniyah pada zat 2 makna. Habis 1 makna daripada 2. Bukan dadah. 1 maknanya daripada 2. Tidak bersusun zat Allah Ta'ala itu daripada 2 jauhar atau lebih daripadanya. Itu 1. 1 lagi makna. 2 makna. 1 lagi maknanya tidak berbilang pada zat. Zat dia tak berbilang. Itu mana wahdaniyah pada zat. Apa itu? Itu upaya itu. Satu maknanya tidak bersusun zat Allah Ta'ala itu daripada 2 jauhar atau lebih daripadanya daripada 2. 1 lagi maknanya tidak berbilang zat. Jadi tidak berbilang pada zat. Kemudian maka wahdaniyah pada zat itu anak hurai itu. Maka wahdaniyah pada zat itu 1 ibarat. 1 percakapan. 1 perkataan. Maka wahdaniyah pada zat itu nak tarik ni. Zat dulu. Ada lagi 2. Sifat dengan perbuatan. Ambil hak 1. Wahdaniyah pada zat. Maka wahdaniyah pada zat itu 1 ibarat. Maka istiqna. Tahu dah istiqna? Apa makna istiqna zat? Permula cakapan. Mubtada lah. Itu istiqna. Tadi habis. Mula cakapan. Mubtada lah tu. Mana mubtada tu? Maksudnya bermula wahdaniyah pada zat. 1 ibarat tu khabar. Itu khabar. Mubtada. Maka istiqna. Maka wahdaniyah pada zat itu 1 ibarat. 1 cakapan. Yakni ibarat. Apa makna ibarat? 1 perkataan yang diaturkan dengan diam. 1 perkataan yang diaturkan. Itu apa panggil? Wahdaniyah pada zat.
satu ibarat, yakni ibarat. Yang kata ibarat, satu perkataan yang diaturkan. Tulis di tepis kita. Itu payah semua. Nak gimana jawab nak? Satu perkataan yang diatur, maksudnya. Satu cakapan. Yang murakkab, yang bersusun. Itu makna satu perkataan yang diatur. Apa makna yang diatur? Yang murakkab, yang bersusun. Sama ada mufid atau tak mufid. Asal bersusun sudah. Al-kalam wal-lafzu al-murakkabu al-mufid. Itu maksud ibarat. Itu maksud ibarat. Al-kalam wal-lafzu al-murakkab. Lafaz yang bersusun. Itu. Al-mufid memberi faham orang yang dengar. Bil wada'i dengan antara, dengan kosak orang yang berkata. Itu ibarat itu. Mana ibarat? Itu. Kata yang murakkab. Kalau tak murakkab, tak nama ibarat. Kalau satu, tak panggil ibarat. Mufrad. Murakkab ni sama ada mufid atau tak mufid. Kadang-kadang murakkab tak mufid. Kadang-kadang murakkab yang mufid. Zaidun qaimun. Murakkab. Dua kelimah. Tapi mufid. Faham kata Zaid diri. Ada juga murakkab yang tak mufid. In qama Zaidun. Murakkab. In qama Zaidun. Tiga kelimah mufid. Tapi tak mufid. Tak ada jawab. Jadi yang kata pada mani ibarat tu cakapan yang bersusun. Yakni ibarat satu perkataan yang diatur, yang bersusun. Cakapan yang bersusun maksudnya. Ibarat itu cakapan yang bersusun. Dua tiga patah. Kalau satu apa yang mufrad. Bila bersusun tu apa yang murakkab tu? Tu diatur. Maksud diatur saya tak aktif lah. Apa mana diatur-atur lagu mana? Murakkab bersusun. Dengan dia ini khabar yang kedua. Muhadanya jadi. Saya ulang dia. Jaga ibarat. Hanya kita arah. Maka wahadannya pada zat. Ini bermula wahadannya pada zat itu satu ibarat. Itu khabar. Bermula wahadannya pada zat itu dengan dia menafikan khabar yang kedua. Jumlah itu jadi khabar yang kedua bagi wahadannya. Dengan dia. Khabar yang kedua. Khabar ba'dal khabar. Wa yajuzu ta'addudul khabar. Boleh berbilang mutlak khabar li mubtada'in wahid bagi mubtada' yang satu. Zaidun, qa'imun, alimun, tajirun. Masalahnya. Kalau kita tak terkait, kita tak boleh faham. Asal mengaji wasani lamah habis. Kena terkait ibarat tu pun nak faham. Cakapan ulama tu nak faham mana? Tak erok ibarat dulu, kira ibarat dulu. Mana mutada, mana khabar, mana mudah, mana mudah nilai, mana faham, mana lebih. Baru nak boleh tahqiq. Masalah. Boleh faham teguh. Kalau baca lagu tu nak tanpa benar. Sakut hak ni, sakut tak mana, hak ni sakut tak mana. Ini yang penting kan? Bukan mengaji nak pergi habis kita. Habis itu kita tak payah nak bagi faham ibarat cakapan ulama ni. Bukan kita buat. Apa maksud dia kata begitu. Yang susun malik baca boleh apa. Dengan dia. Jadi, dengan wahadannya pada zat. Menafikan kamu tasir pada zat. Bila kata wahadannya pada zat itu. Menafi. Tulis itu. Maksud dengan menafi di sini. Maksud dengan menafi di sini ternafi. Maksud dengan menafi di sini ternafi dan tak ada dan tidak ada. Maksud dengan menafi di sini ternafi dan tidak ada. Bukanlah makna menolak atau menyekat.
bukanlah makna menolak atau menyekat. Kerana nafi itu dua makna. Kerana nafi itu dua maknanya. Nombor satu, bermakna intifa. Al-intifa. Tengoklah kita Arab. An-nafiyu bermakna al-intifa. Ternafi. Nafi dengan makna intifa. Ternafi. Dan tidak ada. Makna intifa. Yang kedua, manfiyu. Yang kedua, manfiyu. Nafi dengan makna manfiyu. Yang ini menolak. Dan menyekat yang lain. Menolak dan menyekat yang lain. Maka dengan makna ini tidak dikehendaki di sini. Makna menyekat, menolak. Bukan makna ini. Bukan maksud di sini. Takut mesti tak faham. Ini payah tulis. Tulis tu. Banyak. Tunggu dah baca. Sifat nafsiyah, sifat salbiah itu sifat menafikan barang yang tak layak satu. Ini sifat salbiah. Apa makna salbiah? Menafikan barang yang tak, bukan makna menafi. Kalau menafikan barang yang tak layak, sifat makna pun menafi. Pasal apa tak mengenai salbiah? Qadrat menafikan ilmu. Ilmu menafikan jahil. Pasal apa tak mengenai sifat salbiah semua? Bukan makna menolak. Nafiyun, tengok dalam kita Arab, hudi-hudi. Ai bermakna intifa. Nafiyun makna intifa. Apa makna intifa? Nafi, tak ada. Kidah. Apa makna kidah? Sedia. Apa makna sedia? Tak mula. Bukan nak menolak apa-apa. Nak cerita kata tak mula. Sifat tu. Amra intibari. Baka. Apa makna baka? Tak binasa. Bukan nak tolak benda. Kalau mana menafi, menolak benda lain. Kalau menolak benda lain, qadrat menafikan ilmu. Ilmu menafikan jahil, nak tolak tepih benda lain. Pasal-pasal mengisip pasal biar. Kurti lah tu. Esok, segala. Nafi dengan mana intifak. Kita tengok dalam baju ni. An-nafiyu al-intifak. Ternafi. Itu diistifak. Bukan nafi, bukan menolak. Kalau menolak, sifat mana pun menolakkan benda-benda yang tak layak. Mereka kata menafikan benda yang tak layak. Kalau begitu kau adalah menafikan ilmu menafikan jahil. Pasal apa tak ada sifat saja? Bukan makna menafi. Makna ternafi, tak ada. Tak bulat. Betul tak bulat? Bukan nak menolak apa-apa. Nak cerita kata benar ni tak bulat. Tak bulat sifat dia. Sifat dia bukan nak tolak apa-apa dah. Nak cerita kata ni tak bulat. Tak bulat itu sifat dia. Ini tak berbilang. Wahdaniah tak berbilang. Tak berbilang adalah sifat Tuhan. Tak menyamai adalah sifat Tuhan. Tak mula adalah sifat Tuhan. Tak binasa. Tak sifat tabiah makna ternafi. Ternafi tak ada. Tak ada mula. Mula itu tak ada. Kena tolak. Tak mula. Tak ada mula. Tak ada binasa. Boleh beza tak? Antara nafi dengan menafi. Nafi dengan dua makna. Satu makna intifak. Satu makna manfir. Tulis saya buat. Mengajar ya. Dua makna. Takut kita hilang. Dalam kitab ada. Itu dalam apa nama ni? Kita ada baca Sinatul Najib. Semua makna menafi. Bukan terjemah menafi dah. Intifak makna ternafi. Tak ada berbilang. Tak berbilang itulah sifat Tuhan. Bukan nak tolak apa-apa dah. Nak cerita kata dia tak berbilang. Wahdaniah tak berbilang. Apa dia tak? Amru intibari. Boleh lihat dah. Tengok. Kita baca ni. Maka wahdaniah pada zat satu ibarat, yakni ibarat satu perkataan yang diatur. Satu cakapan yang bersusun dengan dia, dengan wahdaniah telah menafikan. Itu tak mahu. Dengan dia, dengan wahdaniah ternafi dan tidak ada kam. Bukan menafi, tidak ada kam di situ. Bila wahdaniah, kam tak ada. Bukan menafi, tidak ada kam, tak berbilang. Itu ada wahdaniah, bukan nak menafi apa-apa dah. Baik.
Dengan dia, dengan wahdaniah. Menafi. Maksud dengan menafi itu Ibu Nami? Maksud dengan menafi di sini ternafi dan tidak ada. Bukanlah makna menolak ataupun menyekat. Kerana nafi itu dua makna. Pertama bermakna intifa, ternafi dan tidak ada. Yang kedua nafiun. Manfiun. Menolak, menafikan. Di sini bukan makna menafi. Ada tempat lain. Menafi itu tempat lain. Bukan tempat ini dah. Ada lah kalimah makna menafi. Tapi yang makna menafi. Tapi bukan sini bukan makna begitu. Ini makna ternafi. Dengan dia ternafi, tidak ada kamu tasih pada zat. Bila kata wahdaniyah, kamu tasih pada zat ada. Tidak ada pada zat Tuhan, kamu tasih. Iaitu ternafi kamu tasih pulang kembali kepada makna yang pertama. Apa dia makna yang pertama tadi? Asal pada zat. Asal pada zat. Berarti makna yang pertama tadi, apa dia makna yang pertama? Satu, maknanya tidak bersusun. Itu makna yang pertama. Satu daripadanya tidak bersusun zat Tuhan daripada dua jahat. Mana bila tak bersusun, tentu tidak ada kaf. Bila boleh bagi, tentu ada kaf. Ternafi kamu tasih pada zat, iaitu pulang pada makna yang pertama. Pada makna yang pertama, tidak bersusun zat Allah daripada dua jahat. Itulah mana tidak ada kaf. Dan dengan wahdaniyah juga menafikan, ternafi, semua ternafi. Kamu fasil pada zat. Apa dia hak ni? Iaitu pulang kepada makna yang kedua. Apa makna yang kedua? Makna yang kedua tak berbilang. Tak berbilang zat. Tak berbilang zat. Makna yang kedua. Satu makna tadi bersusun kepada jahat atau lebih. Satu lagi tak berbilang. Itu makna yang kedua. Tak berbilang pada zat. Jadi dua makna. Itu wahdaniyah pada zat. Itulah wahdaniyah pada zat. Yang dengan wahdaniyah pada zat, menafikan, tidak, ternafi, tidak ada kamu fasil pada zat. Hak ni apa dia? Iaitu tidak ada kamu fasil pada zat, pulang kepada makna yang kedua. Apa dia makna yang kedua? Zat Tuhan tidak berbilang-bilang. Tidak ada kamu. Makna yang kedua, maka kan muttasil itu, maka kan muttasil itu bilangan yang mubham. Tulis itu. Maka kan muttasil itu bilangan yang mubham. Tulis itu. Kalimah kan ini asalnya, kalimah kam ini asalnya isim istifham. Isim istifham. Tapi kam isyarat. Berapa yang beli? Itu. Kam al-yawm sumta. Berapa hari kau puasa? Kam soalan. Istifham. Tanya. Nak faham. Itu asal guna kalimah kam ni. Tapi di sini bukan makna istifham. Saya guna betul. Kalimah kam ini asal isim istifham. Tetapi sekarang ini sudah jadi alamiah. Isi alam. Tapi sekarang ini sudah jadi alamiah. Iaitu nama. Jadi alamiah nama bagi bilang-bilangan. Nama bagi bilang-bilangan. Bukannya untuk buat menanya. Bukannya untuk bertanya apa-apa. Bukannya untuk bertanya apa-apa. Dan diri kam itu sendiri, amrun i'tibariyun.
menumpang pada jirim. Di Tuhan tak ada kam. Zat dia bukan jirim. Di Tuhan tak ada kam. Zat dia bukan jirim. Apa dia kam? Kam itu asal satu kalimah isim istifham. Hal. Gitu. Hal ra'aita Zaidan, adakah? Tanya, adakah engkau melihat Zaid? Hal. Isim istifham. Kam ishtaraita. Berapa engkau beli? Untuk nak tanya kalimah ni. Isim untuk nak tanya. Isim istifham. Sekarang ni bukan nak tanya lah. Bukan nak tanya, nak alam. Kam ni nama isim, nama satu kalimah. Nama bagi benda berbilang. Benda berbilang dia panggil kam. Jadi nama bagi tiap-tiap benda yang berbilang. Kam tu. Bukan nak soal apa-apa. Bukan untuk nak buat soalan, nak buat tanya nak. Orang panggil alamiah. Jadi isi alam. Alam bagi bilang-bilangan. Kam. Diri kam sendiri itu amrul i'tibari. Boleh. Ni payah. Balik kepada Maqulatul Asyarah lah. Fa'awwalul kamu yakbalul kismah. Kam tu yakbalul kismah li zati. Ma yakbalul kismah li zati. Tak boleh bagi zat dia. Bagi musuh dia boleh. Kam tu benda kiraan. Cari kiraan. Tengok saya tunjuk. Ni berapa ni? Sebuah kitab. Ni sebuah satu. Bukan satu. Bukan satu. Pasal apa bukan satu? Dia boleh bagi. Ada kam di sini. Apa dia kam? Kita ketik. Kam mutasir miqdar. Jadi, kam mutasir. Kam mutasir adat. Kam mutasir al-adat. Kam mutasir miqdar. Qadar. Ada kam di sini. Tapi tak ada kira saja. Kam diri kam tu kira. Kita takdir. Kalau nak banyak, bergerak pendek-pendek. Kalau nak sikit, tak banyak-banyak sikit. Ada di sini. Ni musuh kam. Kam ada di situ. Jadi, tapi kira lah. Pasal apa? Ada berbilang di sini. Ada berbilang. Yang berhubung. Kam mutasir berhubung di sini. Berbilang berhubung di sini. Cuba, takdir. Nampak? Itu kam mutasir. Diri kam sendiri itu amrul i'tibari. Duk berhubung pada musuh. Zat Tuhan tak ada kam. Nampak lalu lah. Dia bukan jirim. Tuhan tinggi ke genah? Tinggi genah ada kam lah tu. Lihat. Kita. Diri kam tu amrul i'tibari. Kan ada benda apa kira. Itu dalam gesek. Kamu tak kerti kain ni. Kain pakai penipala dia. Ada dalam gesek. Kamu tak kerti apa kain. Kamu pasti dia tak kerti. Dia tak masuk bahagian tu. Baca Maqulatul Asyarah. Semua ada. Hari ini kata mukhalafatu ta'ala lil ahwadi. Kita kerti semua baru ni. Senanglah kita nak hukum. Nak hukum kata Tuhan tak semacam dengan baharu. Baharu mau kena habis dah. Kena kata sifat baharu. Berkait dengan baharu semua. Kamar semua ni mutasir berkait dengan baharu. Di Tuhan tak ada. Jadi di Tuhan tak ada kam. Kam dari benda baharu. Sama ada mutasir, mutasir. Kam berbilang-bilang yang cara berhubung. Dari sini. Mutasir bercerai. Beras kaping. Banyak tak? Beras guni dia banyak tak? Bercerai. Itu kamu berbilang. Berbilang tu kira bukan biji beras tu. Biji beras tu musuh bagi kam. Kam tu kira. Bila bercerai banyak, dia kata, orang panggil kam mutasir bercerai-cerai. Mutasir duduk sini. Berhubung di sini. Berbilang ni kan. Di Tuhan tak ada. Cara mutasir pun tak, cara mutasir pun tak ada. Itu saja. Itu asal pada zat. Tanda piluakan. Nanti kita baca, liti pokok dulu. Liti maksud. Ini baca mudah. Kita diri kam sekira saja. Kan tak benar. Duduk di mana? Duduk di benar. Tuhan ni benar. Kalau benar lagu ni, orang panggil mutasir. Kalau benar macam beras seguni tu, mumpasir. Berbilang lah seguni. Cerai-cerai. Tuhan kalau gitu. Tuhan banyak duk cerai budak. Tuhan satu boleh gerak budak.
Abah tu ayat tu. Tuhan satu, Tuhan satu tu dia boleh kerak mudah. Mana Tuhan satu, yang keduanya Tuhan tu banyak bercerai budak juga. Banyak cara bercerai budak, banyak cara berhubung budak. Tak ada, satu je. Asal zat dan nak berlagi tak boleh. Boleh tak? Tu. Jadi dulu. Dia puasa. Esok kita sambung lagi. Pagi itu elok ada ni. Kita faham ni macam mana. Senang. Hidup jadi berselera dia tak. Punca dia tak uti. Kemudian kata, iaitu pulang kepada makna yang pertama dengan dia menafikan kamu fasil. Wallahu subhanahu wa ta'ala.